Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi pada malam ini dalam siri pembacaan ataupun dalam siri membahaskan kitab Mukhtarat Iqtida' Siratal Mustaqim, iaitu suatu kitab ringkasan kepada kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, iaitu kitab menelusuri jalan yang lurus, yang berselisihan ataupun yang bercanggah dengan ashabul jahim, yang bercanggah dengan ashabul jahim, ahli neraka, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Dan telah pun kita sampai pada bab yang ke-8 pada kelas yang lalu. InsyaAllah pada malam ini kita melihat kepada bab yang ke-9. Mukhtarat ini adalah larangan mengikuti hari-hari besar orang kafir, larangan mengikuti hari-hari besar ataupun larangan mengikuti perayaan-perayaan orang yang bukan Islam ataupun perayaan orang kafir. Larangan mengikuti hari-hari besar, maka apa sahaja hari-hari yang dibesarkan oleh orang-orang kafir, hari-hari yang dirayakan dan dijadikan perayaan oleh orang-orang kafir, maka di sana terdapat larangan daripada kita mengikutinya. Dan larangan mengikuti hari-hari besar ataupun hari-hari perayaan yang bukan Islam ini juga adalah suatu larangan daripada kita membesarkan ataupun larangan kita mengiktiraf suatu agama kekufuran ataupun suatu agama yang menyeleweng dan bercanggah daripada jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk ini juga adalah suatu tajuk yang juga tidak kurang pentingnya untuk kita fahami, dan supaya apabila kita memahami tajuk ini, maka insya-Allah kita akan lebih memahami jati diri sebagai seorang Muslim yang mengikut ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berkata, adapun asas kepada larangan ini adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 72. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, adapun asas kepada larangan ini, itu asas kepada larangan mengikuti hari-hari besar non-Muslim atau hari-hari besar orang-orang kafir, ialah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna az-zura walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi
marru kirama walladzina la yashhaduna az-zura, iaitu dan mereka, walladzina, dan mereka-mereka yang tidak, la yashhaduna az-zura, la yashhadun, tidak menyaksikan pembohongan ataupun tidak menghadiri az-zura. Az-zura adalah pembohongan ataupun kedustaan, iaitu mereka-mereka yang tidak menghadiri tempat-tempat melaksanakan ataupun tempat-tempat untuk melakukan sesuatu yang dilarang, dan apabila mereka bertembung dengan amalan ataupun dengan perkara-perkara ataupun sesuatu yang sia-sia, bil-lagwi, marru kirama, maka mereka akan melaluinya ataupun melepasinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Surah Al-Furqan ayat 72. Baik, dalam ayat ini menceritakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menceritakan walladzina la yashhaduna az-zura, iaitu orang-orang yang tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan di sini tidak menyertai ataupun tidak menghadiri kedustaan ataupun pembohongan, az-zura. Dan dimaksudkan az-zura ini adalah sesuatu ataupun perkara-perkara yang bohong, perkara-perkara dusta, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu Allah memuji orang-orang yang tidak menghadiri kepada suatu majlis ataupun suatu amalan ataupun sesuatu yang zura, iaitu kedustaan, pembohongan, iaitu suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bil lagwi, dan apabila mereka melepasi ataupun bertembung dengan lagha, bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, marru kirama, maka mereka lalu saja dan tidak mengambil kisah tentang perkara itu, dan diterjemahkan sebagai mereka membersihkan diri daripadanya, iaitu tidak menyertainya. Mereka terus pergi dan tidak menyertai sesuatu perkara yang dikatakan az-zura, yang dikatakan sesuatu yang dilarang oleh ayat yang kita sebutkan, surah Al-Furqan ayat 72. Baik, lebih dari seorang di kalangan tabi'in dan juga yang lain-lainnya, seperti yang disebutkan oleh Rabi' ibnu Anas. Rabi' ibnu Anas menafsirkan kata-kata az-zur ataupun kata-kata zur, itu kebohongan ataupun pembohongan, zur, pada ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Furqan 72 ialah bermaksud hari-hari besar kaum musyrik. Bermaksud az-zura di sini adalah hari-hari besar, hari-hari yang dibesarkan, hari-hari yang dirayakan oleh kaum musyrik. Ini berkata tabi'in dan juga selain daripada ramai dengan para tabi'in, para salaf, seperti yang kita sebutkan Rabi' ibnu Anas menyatakan ayat ini wallazina la yashhaduna az-zura, orang-orang yang tidak menghadiri dan menyertai az-zura, pembohongan ni, adalah menyertai perayaan ataupun hari-hari besar orang musyrik. Baik, pengertian semacam ini juga diriwayatkan dari Ikrimah. Pengertian yang menyatakan az-zura ni, zura yang dikatakan kebohongan ini, adalah merujuk kepada hari raya atau hari-hari yang dibesarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka berkata Ikrimah, iaitu hari mereka bersenang-senang, maksudnya hari mereka bersukaria. Bersenang-senang maksud bersukaria pada zaman jahiliyah, kata Ikrimah, iaitu hari mereka bersukaria ataupun bersenang lenang ataupun bersenang-senang pada zaman jahiliyah. Itu kata Ikrimah. Dan diriwayatkan daripada Amir ibn Murrah, Amir ibn Murrah, bahawa ayat la yashhaduna az-zura, berkata, diriwayatkan dari Amir ibn Murrah, bahawa ayat Allah wallazina la yashhaduna az-zura, la yashhaduna az-zura ialah mereka tidak menolong golongan musyrik dalam melakukan kemusyrikan mereka. Mereka
tidak menolong, membantu orang-orang musyrik di dalam melakukan kemusyrikan mereka, dan tidak pula bergaul dengan mereka. Tidak bergaul dengan mereka. Daripada Atha ibnu Yasar, bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, jauhilah oleh kamu semua hari-hari besar orang-orang ajam. Berkata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu daripada Atha ibnu Yasar, itu seorang tabi'in. Dia menyatakan bahawasanya Umar berkata, hendaklah kamu jauhi daripada hari-hari besar orang-orang ajam. Orang-orang ajam merujuk kepada yang tidak Arab pada ketika itu. Dan jangan kamu semua mendatangi hari besar kaum musyrik. Jangan kamu semua mendatangi hari besar kaum musyrik di gereja-gereja mereka ataupun di tempat-tempat peribadatan mereka. Maka ini adalah riwayat-riwayat daripada salaf. Ini adalah riwayat-riwayat daripada golongan awal di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Di dalam mereka memahami maksud surah Al-Furqan ayat 72 yang Allah sebutkan, wallazina la yashhaduna zura, iaitu orang-orang yang tidak menyertai, mendatangi, merayakan az-zura, kedustaan, pembohongan, iaitu yang merayakan ataupun yang menghadiri ataupun yang menyertai hari-hari besar orang musyrik, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam riwayat-riwayat yang kita bacakan sebentar tadi. Baik, kalau dilihat pula kepada perkataan syahadatuz zur, syahadatuz zur, iaitu sebahagian berkata maksud syahadatuz zur adalah kesaksian dusta. Syahadatuz zur sebahagian menterjemahkan adalah penyaksian bohong ataupun penyaksian dusta. Syahadatu az-zur itu terjemahan sebahagian yang menyatakan ayat ini, wallazina la yashhaduna zura, itu orang-orang yang tidak menyaksikan pendustaan ataupun orang-orang yang tidak menjadi saksi dusta. Itu sebahagian para ulama menyatakan maksudnya ayat demikian. Baik, pendapat ini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang menyatakan bahawasanya syahadatuz zur adalah merujuk kepada kesaksian dusta adalah diperselisihkan oleh para ulama. Maksud diperselisihkan, maksudnya sebahagian melihat ayat ini wallazina la yashhaduna zura, sebahagian orang-orang yang tidak menjadi saksi dusta. Sebahagian macam disebutkan tadi, para salaf menterjemahkan orang-orang yang tidak menyertai hari-hari besar orang kafir. Dan mereka berselisih dengan maksud syahadah az-zur. Baik. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang kita bacakan dengan menggunakan kalimat la yashhaduna az-zura. La yashhaduna az-zura. Allah tidak menggunakan la yashhaduna biz-zur. La yashhaduna biz-zur. Tapi Allah gunakan ayat la yashhaduna az-zura. Tidak menggunakan la yashhaduna biz-zur. Kalau just kita terjemahkan secara harfi, la yashhaduna az-zura, tidak menyaksikan pendustaan ataupun tidak menyaksikan pembohongan. La yashhaduna biz-zur, tidak menyaksikan dengan pembohongan. Baik. Kalau kita lihat bahawasanya orang Arab berkata la yashhaduna zura ataupun disebut syahidtu atau syahadtu kada. Syahadtu kada, iaitu aku menghadiri. Syahadtu, aku menyaksikan. Syahadtu kada, aku melihat sekian dan sekian. Aku menyaksikan sekian dan sekian. Maksud syahadtu kada maksudnya aku menghadiri. Aku datang. Aku menyertai. Itu maksud syahadtu kadza. Aku bukan melihat saja, bukan memerhatikan, tapi aku datang menyertai. Itu maksud syahadtu kadza. Seperti Ibnu Abbas dia berkata, syahadtu al-idda ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iaitu syahadtu,
kata Ibn Abbas, syahadtul iddah, aku menyertai salat Id, aku menyertai salat ghair, iaitu syahadtu al-iddah. Syahadtu al-iddah, aku menyaksikan, maksudnya aku menghadiri solat raya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau kita lihat kepada kata-kata Umar, al-ghanimatu, kata Umar, al-ghanimatu liman syahidal waq'ah. Kata Umar, al-ghanimah, harta rampasan perang, al-ghanimah adalah milik liman syahidal waq'ah. Liman, bagi mereka yang syahida, menyaksikan, syahidal waq'ah. Maksud syahidal waq'ah, maksudnya ghanimah adalah dapat kepada orang yang menyertai perang. Ghanimah akan dapat kepada orang yang menyertai perang. Syahadtu, perkataan syahadtu kada atau la yashhaduna zura, bermaksud menyertai, bermaksud menyertai. Kalau dia kata syahadtu bi kadza, syahadtu bi dengan menggunakan huruf ba, syahadtu bi kadza, maka ini akan memberikan maksudnya syahadtu bi kadza, aku memberitahu. Perkataannya sudah jadi lain. Jadi apa yang kita nak cuba sebutkan bahawasanya di sana ada perbezaan pandangan ulama yang menyatakan maksud la yashhaduna zura. La yashhaduna zura tidak menyaksikan pembohongan. Tapi tidak menyaksikan, maksud la yashhaduna zura tidak menyertai pembohongan. Tidak join, tidak menyertai, tidak merayakan dan tidak datang ke tempat yang disebutkan az-zura, kebohongan ataupun pendustaan. Jadi itu macam kita sebut tadi, ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi yang difahami daripada kalam orang Arab, bila disebut la yashhaduna zura, maksudnya menyertai, join, ikut serta. Kalau perayaan, merayakan bersama, datang melihat dan menghadirkan diri ke tempat-tempat yang disebutkan tadi, itu tempat-tempat kedustaan, itu tempat-tempat yang dilarang ataupun tempat-tempat yang ada di dalamnya kebatilan dan pendustaan. Baik. Dan disebutkan pada hari-hari besar golongan musyrik itu, pada hari-hari besar golongan musyrik itu terkumpulnya perkara-perkara syubuhat. Terkumpulnya di dalamnya perkara-perkara syubuhat, perkara-perkara kesaksian bohong dan kebatilan, sehingga menghadiri acara tersebut tidak ada manfaatnya baik bagi agama maupun dunianya. Maksud, pada hari-hari kebesaran orang-orang kafir, pada hari yang dibesarkan oleh orang-orang kafir, bermaksud hari-hari tersebut terkumpul di dalamnya pembohongan. Az-zura tadi, la yashhaduna az-zura, tidak menghadiri pendustaan. Pendustaan di sini maksudnya apa? Macam-macam syubhat tentang isu akidah, perkara-perkara syubhat yang lainnya daripada kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Kemudian kesaksian bohong, seumpama mereka menyembah berhala, mereka menyembah selain daripada Allah, syirik. Tidakkah itu bohong? Tidakkah di situ menjadi kesaksian yang bohong, pendustaan terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla dan kebatilan mereka, kebatilan kepada akidah mereka, kebatilan kepada amalan mereka, kebatilan kepada macam-macam, iaitu perkara yang berhubung dengan amalan-amalan ritual yang bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga menghadiri acara tersebut tak ada manfaat langsung, tidak ada manfaat dari sudut agama ataupun bagi agama maupun bagi dunianya. Maksudnya inilah yang dimaksudkan syahadatuz zur, la yashhaduna zura, tidak menyaksikan kebohongan atau tidak menyertai kebohongan. Maksudnya
tidak menyertai perayaan orang kafir, tidak menyertai hari-hari yang dibesarkan oleh orang kafir dan sebagainya. Baik, orang yang tidak mau menghadiri ataupun yang tidak mau menyaksikan dan tidak mau pergi ke majlis-majlis pada hari-hari dibesarkan oleh orang kafir ini, maka dah tentu ayat ini memberi dalil bahawasanya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sebahagiannya mungkin kalau sekiranya dia hanya menyaksikan dan sebagainya, itu juga adalah tidak memberi manfaat kepada dirinya, kepada agamanya dan kepada dunianya. Maka ini mengandungi celaan Allah kepada orang-orang yang menghadiri hari-hari besar orang-orang kafir. Maka ayat yang kita bacakan dalam surah Al-Furqan yang disebutkan wallazina la yashhaduna az-zura, di dalamnya mengandungi dalil pujian kepada orang yang tidak menyertai, di dalamnya mengandungi celaan kepada orang yang menyertai, dan di dalamnya menyaksikan ataupun di dalamnya membawa hukum haram ataupun membawa hukum larangan daripada pergi ke hari ataupun menyertai hari-hari besar orang-orang kafir, perayaan mereka. Dan kalaulah sekiranya pergi dan sebagainya itu juga adalah suatu celaan, bagaimana pula dengan orang yang join dalam erti kata merayakan sekali, dalam erti kata menganjurkan perkara tersebut, maka ini semua termasuk di dalam larangan dan termasuk di dalam celaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya celaan daripada kita menghadiri dan menyertai perayaan ataupun hari-hari besar orang-orang kafir, hari-hari besar non-Muslim. Maka sebab itu tajuk kita dalam bab yang ke-9 ini adalah larangan menyertai ataupun mengikuti hari-hari besar orang yang bukan Islam. Maka ini yang ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Tajuk ini apa asasnya? Asasnya adalah surah Al-Furqan ayat 72 tadi, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Maksudnya kalau kita bertembung dan kita telah melalui ke suatu tempat yang seumpama ini, maksud kita terus saja dan kita tidak berhenti di situ. Marru kirama, dengan mulia sekali kita belah daripada tempat tersebut dan kita tidak join dan kita tidak menyertai hari-hari besar yang dirayakan oleh orang-orang kafir. Baik, berikutnya. Warawa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kata dia, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima. Daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, kata dia, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai di Madinah. Walahum yawmani yal'abuna fihima, dan ketika mana Nabi sampai di Madinah, mereka ada di sana 2 hari yang mereka merayakannya, ataupun 2 hari besar yang mereka besarkan padanya. Itu yawman yal'abuna, yal'abun bermain, bukan bermain di situ maksudnya yang mereka senang dengannya, yang mereka gembira dengannya, yang mereka merayakannya, yang mereka menyertainya, fihima, iaitu pada 2 hari tersebut. Faqala ma hadanil yawmani, maka Nabi SAW pun menyatakan ma hadanil yawmani, apa dia 2 hari ni? Apa benda yang dia orang buat 2 hari ni? Apa benda yang mereka rayakan 2 hari ni? Apa benda yang mereka sambut? Apa benda yang mereka besarkan pada 2 hari ni? Qalu, mereka kata, itu para sahabat kata, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kunna, dulu. Kunna nal'abu fihima, dulu
kami menyertai pada 2 hari ini pada zaman jahiliyah dulu. Itu pada zaman jahiliyah dulu kami merayakannya. Pada zaman jahiliyah dulu kami membesarkan 2 hari yang disebutkan fil jahiliyah ni tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah, innallaha qad abdalakum, telah pun abdalakum, menukarkan, abdalakum, menggantikan kepada kamu, bihima, dengan 2 hari yang dirayakan itu lebih baik. Itu hari yang lebih baik. 2 hari yang digantikan adalah 2 hari yang lebih baik minhuma, daripada 2 hari yang dirayakan oleh pada zaman jahiliyah dulu, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, iaitu 2 perayaan hari Adha, hari raya Adha, dan juga hari raya Fitr. Jadi hadis ini dengan diriwayatkan oleh daripada Anas tadi ni, bahwasanya menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi SAW sampai di Madinah, dan Nabi diberitahu ataupun Nabi melihat padanya mereka merayakan ataupun membesarkan 2 hari ataupun 2 hari raya yang mereka rayakan, sehingga ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab kepada Nabi 2 hari tersebut adalah hari yang mereka pernah juga merayakannya pada waktu jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, sesungguhnya Allah qad abdalakum, Allah telah pun mengubah bagi kamu, menggantikan 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah Yaumul Adha dan juga Yaumul Fitr. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kalau dilihat kepada hadis yang kita bacakan tadi, maka perbuatan jahiliyah yang disebut dalam hadis ini, iaitu perbuatan jahiliyah yang merayakan 2 perayaan tersebut, mereka bersukaria pada 2 hari tersebut, tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga abdalakum, qad abdalakum, maka telah digantikan, ataupun kata abdalakum, menggantikan. Maka bila disebut menggantikan, maksudnya meninggalkan yang digantikan dengan yang barulah. Maksudnya meninggalkan yang ataupun sesuatu yang baru yang menggantikan dengan benda yang lama. Itu abdalakum. Maka bila dia menggantikan, maka maksudnya bukan maksudnya kita tukar, ataupun bila kita menggantikan A digantikan dengan B, maka sudah tentu A tidak ada lagi, A dimansuhkan, B yang baru. Kerana A dan B bila disebut menggantikan, maka A dengan B tidak boleh diselarikan, tak boleh nak digabung, kerana dia telah digantikan. Itu perkataan abdalakum. Innallaha qad abdalakum, Allah telah menggantikan. Bila menggantikan, maksudnya benda yang digantikan itu langsung ihmal, langsung tak boleh buat lah. Maksudnya dimansuhkan, tak boleh dirayakan, tak boleh kita membesarkannya. Dan sebaliknya, membesarkan dan merayakan benda yang baru yang telah digantikan oleh Allah dan Rasulnya, iaitu hari raya Aidil Adha, yang dipanggil Aidul Adha, hari raya Adha, dan hari raya Fitri. Dan kalau kita lihat perkataan abdalakum ataupun menggantikan itu, seumpama disebut di dalam Al-Quran, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 59. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا,
maka ditukar, fabaddala, digantikan, allazina zalamu, orang-orang melakukan kezaliman, qawlan ghayra alladhi qila lahum, digantikan dengan suatu qaul yang mereka tidak katakan. Fa anzalna 'ala allazina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Maka dalam surah ini disebutkan menggantikan, fabaddala, maka menggantikan. Kemudian seumpama disebutkan dalam surah Saba ayat yang ke-16, fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim wa baddalnahum bijannatayhim jannataini zawata ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Surah Saba ayat yang ke-16. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim, iaitu mereka berpaling. Fa'arsalna, maka kami utuskan kepada mereka sailal 'arim, itu suatu banjir besar yang membinasakan mereka. Wa baddalnahum, dan kami gantikan kepada mereka, kami gantikan, bijannatayhim, kami gantikan dengan dua kebun mereka itu, kebun yang subur, kebun yang ada buah, Allah gantikan, tukar menjadi kebun yang tak ada buah, kebun yang tidak ada buah, dan Allah menggantikan suatu kebun yang buahnya pahit. Maka ini perkataan abdalakum, ataupun perkataan Allah tukarkan. Wa baddalnahum, maka perkataan tukar, menggantikan, bermaksud yang digantikan itu tidak ada lagi, maka tidak dimansuhkan. Maka seumpama itu yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, iaitu apabila Nabi kata, innallaha, Allah Subhanahu wa taala, qad abdalakum, Allah Taala telah pun mengubah ataupun menggantikan bagi kamu perayaan dua tersebut dengan perayaan baru, dua yang lebih baik daripada yang dua mereka sambut pada jahiliyah itu, iaitu hari Adha dan juga hari Fitr. Hari Adha dan juga hari Fitr. Maka dengan hadis ini adalah menjadi dalil. Hadis ini menjadi dalil bahawasanya Nabi SAW tidak suka untuk orang Islam menyambut, membesarkan hari yang dibesarkan oleh orang kafir. Nabi SAW tidak reda. Nabi SAW seumpama tajuk-tajuk yang sebelum ini, Nabi tidak suka menyerupai orang kafir. Nabi tidak suka menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Maka apabila diceritakan kepada Nabi SAW, mereka ada dua hari yang mereka sambut sebelumnya pada waktu jahiliyah, Nabi tak suka. Dan Nabi kata Allah telah mengubahnya dengan dua hari yang lebih disukai di sisi Allah dan Rasulnya. Itulah hari raya Aidul Adha, iaitu hari raya Adha, kurban, dan juga hari raya Fitr yang kita sehingga hari ini, Alhamdulillah, kita merayakan dua perayaan ini. Selain daripada dua perayaan ini, maka tidak ada perayaan dalam Islam yang lebih khusus, melainkan perayaan-perayaan seumpama hari Jumaat, itu juga adalah hari raya mingguan bagi orang-orang Islam. Jadi tajuk ini penting kerana dia menceritakan kepada kita asas kepada agama Islam. Dia menceritakan kepada kita asas kepada syariat Islam, syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu suatu syariat yang senantiasa menyelisihi orang kafir. Suatu syariat yang senantiasa tidak mahu menyamai dengan orang kafir. Sebab itu apabila kita memahami perkara ini, maka kita sepatut memahami ianya dari sudut akidah Islam yang kita sebutkan banyak kali, al-wala' wal-bara'. Al-wala' wal-bara', kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya, dan juga al-bara' berlepas diri daripada selainnya yang bercanggah dengan Allah dan Rasul, daripada syirik, daripada bid'ah, daripada kemaksiatan dan sebagainya. Maka ini jati diri sebagai seorang Muslim. Kalau sekiranya kita tidak memahami perkara ini, ataupun kalau sekiranya kita tidak mahu mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadi, wallazina la yashhaduna zura,
ataupun kita mencari helah dan mencari alasan bahawasanya itu tidak bermaksud hari raya atau hari yang dibesarkan oleh orang kafir, maka kepada siapa lagi yang mahu kita rujuk kalau tidak kepada para salaf yang lebih memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka yang menafsirkan wallazina la yashhaduna zura, mereka yang menafsirkan perkara tersebut merujuk kepada hari-hari besar ataupun menyertai yang tidak menyertai hari-hari besar, orang musyrik, orang kafir, maka siapa lagi pendapat yang mahu kita ikut? Maka pada zaman kini yang kita hidup padanya, terutamanya mungkin sebahagian orang Islam dah tidak ada jati diri dan sebahagian orang Islam tidak memahami perkara ini. Dan apabila kita kata kongsi raya dan tidak ada kongsi raya dan sebagainya, maka ini adalah agama, kerana al-a'yadu minad din, kerana perayaan itu agama. Al-a'yad minad din, perayaan adalah unsur agama. Maka apa saja perayaan yang dirayakan oleh orang-orang kafir, maka pada kebiasaannya memang merujuk kepada agama dan sebagainya. Seperti Kristian, Buddha dan sebagainya, mereka ada perayaan-perayaan tersendiri dan mereka ada ritual-ritualnya. Begitu juga agama Islam. Maka perayaan kita, perayaan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maka tidak ada istilah dalam Islam kongsi raya, depa raya, macam-macam lah yang sebelum-sebelum ini berlaku dalam negara kita. Dan ini perlu difahami oleh orang Islam dan juga perlu difahami oleh orang bukan Islam sendiri. Orang bukan Islam sendiri perlu memahami perkara ini. Kenapa kita boleh menerima perbezaan kalau sekiranya orang Islam beribadat pergi ke masjid dengan cara ibadat orang Islam dan juga mereka tidak menyertai cara ibadat orang Islam, dan kita juga tidak menyertai cara ibadat mereka, kita tidak pergi ke tempat-tempat ibadat mereka dan mengikut cara ibadat mereka, dan ini semua kita boleh accept dan kita boleh menerimanya. Tak ada siapa yang tak terima. Semua menerimanya bahawasanya pergi masjid itu orang Islam. Dan cara orang Islam sembahyang itu subuh, solat 5 waktu dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang Islam. Dan kita juga pergi lihat kepada orang yang pergi kuil, maka dengan cara ibadat-ibadat mereka. Kita melihat kepada orang yang pergi kepada tokong dengan cara-cara ibadat mereka. Dan kita boleh menerima perbezaan ini. Dan kita tidak pergi pula atas nama keharmonian, dan kita juga memahaminya tidak atas nama mencari kesamaan dan sebagainya. Tak ada orang yang bukan agama Islam datang masjid pun solat. Tak ada orang Islam yang pergi kepada tempat gereja dan sebagainya pergi buat demikian. Maka ini yang kalau sekiranya kita memahaminya. Apa dalilnya? Dalilnya disebut dalam surah Furqan ayat 72 yang kita bacakan tadi. Maka alhamdulillah para salaf kita telah pun ada dalam petunjuk perkara ini, dan ini yang disebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam bab ini, itu larangan mengikuti hari-hari besar non-Muslim atau hari-hari besar orang kafir. Maka mengikuti itu maksudnya menyertai, merayakan dan sebagainya, itu tidak dibenarkan oleh agama Islam terhadap orang-orang Islam. Maka orang-orang Islam di luar sana juga harus memahami perkara ini. Sebahagian mereka mungkin telah cacat cara fikirnya dan telah terpengaruh dengan cara pemikiran liberal, cara pemikiran yang semua agama adalah sama. Maka mereka juga menyertai satu sama lain dalam ritual-ritual yang tertentu dan sebagainya. Itu tidak disuruh oleh agama Islam. Orang-orang Islam yang menyertai umpamanya upacara memperingati something, kemudian pegang lilin dan sebagainya, itu bukan cara Islam. Itu bukan cara Islam. Orang Islam apabila ada kematian dan sebagainya tidak bertafakur, itu bukan cara Islam. Dan juga Islam apabila melihat orang-orang kafir seumpamanya ada hari-hari besar yang mereka sambut, kita tidak menyambutnya. Kita tidak menyambut mungkin perayaan dan sebagainya kalau kita di luar negara sana, sehingga Halloween pun nak menyambutnya, sehingga hantu pun nak disambutnya. Hantu pun tak sambut perayaan dia.
tapi orang tolong sambut untuk pergi hantu, pakai hantu dan sebagainya. Halloween bukan cara Islam dan sebagainya. So ini perlu difahami dan perlu kita ada jati diri sebagai orang Islam. Tapi kalau kita duduk di luar dan sebagainya, maka ini adalah Islam di sana, dan juga kita dalam negara kita dengan cara-cara yang telah pun berlaku dalam negara kita, maka ini perlu difahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita kepada agama kita sendiri, dan mudah-mudahan masyarakat kita juga akan memahami perkara ini. So sebab itu bab yang ke-10 ini tidak menyertai ataupun tidak menyambut perayaan-perayaan orang-orang kafir ini, maka dia amat penting sekali dalam apabila kita kalau kita boleh kata ini isi dalam kitab yang kita bacakan ni, Iqtida' Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim, itu menelusuri jalan yang lurus yang bercanggah dengan jalan ahli neraka. Kita tak sama dengan jalan yang bukan jalan Islam, dan kita tidak akan membesarkan hari-hari yang tidak dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak ada hari-hari yang kita reka-reka sendiri untuk menyambutnya dan membesarkannya, melainkan mesti datangnya dengan dalil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya. Bab yang ke-10. Bab yang ke-10 adalah tidak halal memenuhi nazar di tempat-tempat perayaan jahiliyah. Ini juga suatu bab yang tidak kurang pentingnya. Tidak memenuhi nazar. Tidak halal memenuhi nazar, maksudnya tidak boleh dibuat nazar, ataupun tidak boleh seseorang bernazar, tidak boleh atau tidak halal untuk dia melaksanakan nazarnya di tempat-tempat perayaan jahiliyah ataupun di tempat-tempat perayaan kafir. So ini juga macam kita sebutkan tadi adalah penting. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabit ibn Ad-Dhahhak, katanya, nadhara rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yanhara ibilan bi Buwanah. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نذرت أن أنهر إبلا ببوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. Nazara rajulun, seorang lelaki bernazar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bernazar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yanhara ibilan bi Buwanah, iaitu nazarnya apa? Nazarnya dia nak menyembelih unta di suatu tempat yang dinamakan bi Buwanah. Buwanah, satu nama tempat. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Faqal, dan Nabi kata, dan dia kata, inni nazartu an anhara ibilan bi Buwanah. Sesungguhnya aku bernazar untuk menyembelih seekor unta dekat Buwanah. Maka apa kata Nabi? Nabi bertanya kepada lelaki ini, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Adakah tempat itu pernah dijadikan sembahan kepada berhala ataupun sembahan kepada berhala-berhala jahiliyah? Nabi tanya kepada orang itu tadi, adakah tempat yang dia nak sembelih unta dia tu kerana nazar, adakah tempat tersebut pernah digunakan untuk ibadat jahiliyah, iaitu sembah berhala pada zaman jahiliyah atau orang jahiliyah?
Qalu la. Maka dikatakan kepada Rasulullah, tak. Maksudnya tempat itu tidak pernah dijadikan tempat sembahan berhala. Qala fahal kana fiha 'aidun min a'yadihim? Adakah tempat itu pernah dirayakan dengan perayaan-perayaan mereka? Adakah tempat buanah itu pernah mereka, orang kafir atau jahiliyah, pernah tak mereka merayakan sesuatu perayaan di situ? Qalu la. Maka mereka kata, tidak wahai Rasul. Maka Nabi pun kata, aufi binazrik. Maka tunaikan nazar engkau, fa innahu, maksudnya boleh. Maka tunaikan nazar engkau, fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak ada penunaian terhadap nazar dalam perkara bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada pelaksanaan nazar kalau sekiranya seorang itu bernazar dan dia bernazar dengan benda yang manusia tak mampu nak buat. Itu suatu nazar yang tidak boleh dilakukan oleh orang. Dia pergi bernazar benda yang pelik-pelik lah. Dia pergi bernazar benda yang manusia fitrahnya pun tak boleh nak buat, kemudian dia nazar. Maka ini tidak boleh ataupun tidak ditunaikan nazar tersebut. Baik. Hukum nazar ni wajib lah. Hukum seseorang yang bernazar, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Dalam hadis ini, dalam bab yang ke-10 ni, tidak halal memenuhi nazar di tempat perayaan jahiliyah, maka satu hadis ni saja dibawa. Dan hadis ni penting untuk kita fahami bahawasanya Nabi SAW ulang balik, Nabi SAW tidak suka, satu, nak menyerupai orang kafir. Dua, Nabi SAW juga tidak menyukai pergi buat ibadat kepada Allah Azza wa Jalla di tempat yang pernah dijadikan sembahan kepada berhala. Tempat yang pernah dulu orang duk pergi sembah sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya tempat tersebut pernah dijadikan sembahan. Maksudnya apa? Tempat tersebut pernah dibesarkan untuk melakukan syirik kepada Allah. Tempat tersebut dibesarkan oleh orang kafir di dalam melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sahabat yang nak melakukan nazar ini, nak menyembelih untanya ini, bibuanah ni, dah tentu dia bernazar untuk sembelih untanya itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah tentu dia tidak melakukan untuk berhala dan sebagainya. Walaupun demikian, Nabi SAW tidak membenarkan sahabat ini untuk menunaikan nazarnya ataupun melunaskan nazarnya pada tempat yang pernah diagungkan dan dibesarkan oleh orang kafir dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak disukai oleh Nabi SAW. Kemudian ditanya lagi, adakah pernah dibuat perayaan? Adakah pernah dirayakan dengan suatu perayaan orang kafir? Maksudnya benda hari besar lah, yang dibesarkan, dirayakan dan diagung-agungkan oleh orang kafir di tempat tersebut. Maka dua perkara disebutkan situ. Satu adalah sembahan, yang kedua adalah perayaan. Satu adalah sembahan, yang kedua perayaan. Jelas menunjukkan kepada kita ayat perayaan-perayaan itu melambangkan agama. Perayaan-perayaan melambangkan agama dan kepercayaan. Sebab itu Nabi SAW, walaupun sebahagian para ulama menyatakan bahawa hukumnya itu harus ataupun makruh, kerana tempat itu dulu pernah dijadikan tempat tersebut, kemudian dah tak ada lagi dah, dan tidak ada orang buat sembahan kepada selain Allah dah, dan tidak ada dah perayaan. Tetapi Nabi SAW cuba sedaya upaya tak mau share dengan tempat bekas
tempat yang pernah dibuat sembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla dalam menyembelih kurban. Sebahagian para ulama menggunakan dalil ini juga untuk menyatakan hukum fiqh ataupun kaedah fiqh yang dinamakan sadduz zari'ah. Saddu az-zari'ah, menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada haram. Menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada haram. Saddu az-zari'ah. Bagaimana? Kerana tempat ini pernah dijadikan sembahan kepada berhala, ataupun tempat ini pernah diadakan sembelihan kepada berhala. Maka Nabi menutup pintu di situ supaya orang Islam, walaupun dia buat sembelihan itu kerana Allah, tapi tutup pintu yang boleh membawa benda haram, kerana tempat itu pernah dijadikan tempat sembelihan untuk berhala. Maka kalau sekiranya datang pula satu orang Islam, dia pergi sembelih dekat tempat yang sama, dia sembelih kerana Allah, maka akan menyebabkan mungkin orang lain akan melihat dan orang lain akan terkenang, oh, ini dulu mengingatkan mereka buat sembelihan dulu untuk patung sekian, untuk patung sekian, buat ibadat untuk patung sekian, untuk patung sekian. Maka sadduz zari'ah, menutup pintu supaya jangan membawa kepada yang haram ataupun mengembalikan tempat tersebut kepada tempat yang haram atau tempat yang boleh orang buat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, maka nampak begitu penting sekali dan begitu Nabi SAW mengambil berat tentang akidah umat. Nabi SAW sangat mengambil berat tentang akidah umat, dan sangat Nabi SAW nak memelihara akidah umat Islam supaya ianya tidak tercela ataupun supaya ianya tidak akan menyerupai orang-orang kafir. Dan juga bahkan tempat pun tidak dibenarkan oleh Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Maka hadis ini penting dan hadis ini mengajarkan kepada kita bahawasanya apa-apa pun yang kita nak buat kepada Allah Azza wa Jalla, ibadat kepada Allah, kalau boleh jangan ada apa-apa unsur yang akan mencacatkan ibadat tersebut. Jangan ada apa-apa unsur ataupun kesan ataupun bekas yang menyebabkan ibadat kita tercela ataupun yang menyebabkan kadang-kadang mungkin orang lain pula yang akan melihat sebaliknya daripada sesuatu yang kita lakukan. Maka Nabi SAW bertanya dua perkara tadi. Satu, adakah tempat tersebut pernah diibadatkan selain Allah? Maksud dalam riwayat yang lain, maksudnya adakah tempat sembelihan itu pernah dibuat sembelihan kepada berhala? Maka tak boleh. Tidak boleh menyembelih haiwan kurban dan tidak boleh menyembelih nazar di tempat yang pernah dijadikan tempat sembelihan untuk patung, untuk berhala, ataupun tempat sembelihan untuk orang buat syirik, tempat sembelihan untuk orang buat perkara sihir ataupun bomoh tak bomoh dan sebagainya. Maka ini semua adalah perkara yang penting untuk kita fahami akidah kita, dan ini menunjukkan bahawasanya jangan menyerupai suatu kaum. Jangan menyerupai suatu kaum dan jangan ada apa-apa unsur walau sekecil benda yang akan menyamakan kita dengan perkara tersebut. Kerana perkara yang lebih spesifik yang disebutkan sini adalah sembelihan. Dan kita semua tahu bahawasanya sembelihan ni adalah ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, orang yang melakukan syirik kepada Allah juga melakukan sembelihan. Orang kafir juga melakukan sembelihan. Orang kafir juga melakukan kurban kepada hantu, kepada setan, kepada iblis, kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatannya sama. Perbuatannya sama. Tetapi orang Islam kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ada selain yang bukan Islam ataupun yang buat syirik ataupun musyrik, maka itu sembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla.
Maka walaupun sama, tetapi dengan adanya unsur kesamaan itu, maka dia bertambah-tambahlah haramnya kalau sekiranya kita melakukan dekat tempat yang sama yang pernah dijadikan sembelihan ataupun ibadat kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang perlu kita hadamkan, hadis ini adalah kasih sayang Nabi kepada umat. Hadis ini adalah bukti kasih sayang Nabi SAW kepada umat baginda. Adalah bukti bahawa Nabi SAW sangat nak memelihara akidah umat dan sangat untuk tidak mahu umat baginda sallallahu alaihi wasallam menyerupai agama-agama yang lain. Kita semua tahu bahawasanya pada hari akhirat besok Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga Nabi ini akan diminum daripada umat Muhammad sallallahu atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW, sebahagian daripada mereka itu bukan di kalangan umat Nabi. Maksudnya, sebahagian mereka telah murtad, sebahagian mereka telah mengubah agama Nabi, sebahagian mereka telah mengubah syariat Rasulullah SAW. Maka dikhabarkan kepada Nabi pada ketika itu, mula-mula Nabi panggil, halum, marilah minum dekat telaga Al-Haud Nabi ni. Tetapi Nabi akhirnya diberitahu bahawasanya mereka ini bukan di kalangan umat Nabi kerana mereka murtad, kerana mereka buat syirik, kerana mereka telah buat bid'ah, termasuk ahli bid'ah dalam perkara ini. Jadi ini amat-amat penting untuk kita fahami bahawasanya tidak halal untuk kita buat nazar ataupun memenuhi nazar kita dekat tempat perayaan jahiliyah. Maka ini penting dan ini besar ertinya pada kita yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada bab yang ke-11 ya, pada bab yang ke-11 iaitu menjauhi hari-hari raya musuh-musuh Allah. Pada bab yang ke-11 pula ialah menjauhi hari-hari raya musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Sama seperti tajuk yang telah kita sampaikan pada bab yang ke-10 tadi. Ada bab yang ke-9, kemudian bab yang ke-10 dan bab yang ke-11 ini, maka menjauhi hari-hari raya orang-orang kafir, menjauhi hari-hari raya orang-orang yang dikatakan musuh Allah Azza wa Jalla, dengan riwayat yang pernah kita bacakan pada bab yang lalu daripada Abdullah ibn Umar, man bana bi biladil a'ajim, man bana bi biladil a'ajim wada'a nayruza wa sana'a nayruzahum wa mahrajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamut wa huwa kadzalika hasyru ma'ahum yaumal qiyamah. Itu daripada Abdullah ibn Umar, man bana bi biladi al-a'ajim, siapa yang hidup duduk dekat negara al-a'ajim. Al-a'ajim negara ajam, itu negara bukan Islam, negara orang kafir. Wa sana'a nayruzahum, dan buat merayakan nairuz mereka, hari raya mereka, wa mahrajanahum, hari raya mereka. Ni dua yang kita sebutkan tadi, iaitu nairuz dan mahrajan ni, iaitu dua perayaan pada jahiliyah yang Nabi SAW kata tadi, innallaha abdalakum, Allah telah mengubah kepada kamu dua hari yang lebih baik daripada dua hari ini, iaitu nairuz dan mahrajan. Maka dalam hadis yang pernah kita bacakan sebelum ini, siapa yang duduk dalam negara a'ajim, siapa duduk dalam negara kafir, siapa duduk dalam negara bukan Islam, dan wasana'a, merayakan, menyambut nairuz, perayaan nairuz dan mahrajan mereka, wa tashabbaha bihim, dan menyerupai mereka, mungkin duk pakai pakaian mereka, duk mungkin buat ritual mereka, buat seumpama yang mereka buat sampai dia mati, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka pada hari kiamat nanti. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dan dalam bab ini hadis yang dibawakan, dan macam telah kita sebut pada kelas yang lalu, pada tajuk yang sebelum ini, maka ini menunjukkan bahawasanya pengharaman daripada merayakan. Dan tajuk ni tadi, menjauhi hari-hari raya musuh-musuh Allah. Kenapa perlu jauh?
Kerana kalau sekiranya kita juga join dan kita juga menyertainya, maka dibimbangi kita akan ditimbulkan syubuhat dan kita ditimbulkan macam-macam perkara yang kita rasa mungkin perkara tersebut boleh, tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla ianya haram dan ianya adalah menyebabkan sebahagiannya terbatal akidah kita. Maka sebahagian orang Islam kadang-kadang dia pula yang menganjurkan perayaan agama itu. Dia pula yang beria-ria pula menyambut dan buat pergi panggil kemah, buat makanan dan sebagainya pada perayaan-perayaan orang kafir dan sebagainya. Maka ini semua masuk dalam pengharaman. Ini semua masuk dalam larangan. Kerana seolah-olahnya dia pula yang merayakan demikian. Dan bila kita sebutkan dalam surah Furqan 72 tadi, walladzina la yashhaduna zura, itu orang-orang yang tidak menyertai pembohongan, kedustaan, tidak menyertai hari-hari besar, perayaan orang kafir, maka dia dipuji oleh Allah. Dan siapa yang menyertainya, maka dia dihina oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sekiranya dia pula yang pergi merayakan macam wasana alairuza wa mahrajanahum, maka akan dibangkitkan bersama mereka. Apa maksud akan dibangkitkan bersama mereka? Kalau tidak bid'ah dan sebagainya, kafir. Maka kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa yang pergi merayakan perayaan orang kafir, siapa yang pergi beria menyambut perayaan orang kafir, maka dibimbangi akidahnya terbatal. Dibimbangi akidahnya terbatal dan dibimbangi akan jatuh murtad, dan berikutnya akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang kafir tersebut pada hari kiamat. Ini ancaman oleh Allah dan Rasulnya bagi mereka-mereka yang pergi merayakan perayaan dan sebagainya. Maka bila disebut menjauhi, bukan setakat merayakan, jauh, dekat pun tak boleh. Menjauhi hari-hari raya musuh-musuh Allah. Baik, kenapa kita ni tak dibenarkan raya dengan perayaan mereka? Kenapa tak dibenarkan menyambut perayaan mereka? Sebab wallazina la yashhaduna zura, orang-orang yang tidak menyaksikan pembohongan, kedustaan. Sehingga kalau sekiranya kita pergi merayakan perayaan orang kafir, seolah-olahnya kita menyertai pembohongan itu dan kita menyertai kedustaan yang mereka lakukan. Apa dia pembohongan dan kedustaannya? Syirik. Dan mereka itu mensyirikkan Allah dan mereka menyembah selain Allah. Maka itu adalah kekufuran yang besar dan nyata, dan tak ada yang paling besar daripada dosa-dosa yang lainnya, lebih besar daripada syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfir. Allah tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Tapi selain daripada itu, Allah boleh mengampunkan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah penting untuk kita fahami. Dan ini adalah agama kita. Dan ini adalah tuntutan daripada kalimat Tauhid, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan kalau sekiranya kita tidak menyukai perkara ini, maka ada kecacatan dalam akidah, ada kecacatan di dalam keimanan kita, i'tiqad terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Maka kita tidak boleh sekali-kali membenarkan agama mereka, dan kita tidak boleh sekali-kali mengagungkan agama mereka, dan kita tidak boleh sekali-kali menyertai ritual agama orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini al-bara', berlepas diri daripada syirik, berlepas diri daripada musyrik. Itu berlepas diri daripada perbuatan syirik kepada Allah, dan berlepas diri daripada perbuatan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memahami perkara ini. Mudah-mudahan umat Islam kita akan lebih dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya kalau sekiranya kita memahami perkara ini. Dan atas asas itu, senantiasa kita selalu diingatkan dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maka tidak ada kompromi. Tak ada pula hari ini kau raya aku punya perayaan, esok aku pula raya perayaan kau.
Hari ni aku pergi solat dekat toko kau ikut cara kau, esok kau main datang ke masjid solat ikut cara orang Islam pula. Tidak ada perkara tersebut dalam agama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni seluruh umat Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita akan lebih memahami tuntutan daripada kalimat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberi ganjaran yang besar kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kerana kitab yang beliau tulis ini. Dan ia amat-amatlah penting dan ia adalah berhubung kait dengan pemahaman dan syariat agama kita dan sangat berhubung kait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ke-11 yang akan datang, bab yang ke-12 yang akan datang, iaitu meniru golongan kafir dapat mengakibatkan kekufuran atau dosa. Itu bab yang ke-12, meniru golongan kafir dapat mengakibatkan kekafiran ataupun akan menyebabkan kita berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah kita jumpa lagi minggu hadapan insyaallah. Aqulu qawli hadha, dan dengan itu insyaallah kita jumpa lagi pada, saya tak tahu mungkin live ke ataupun di Baitus Salam, wallahu a'lam. Kita lihat. Dengan itu insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.